Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah saya, Encik Zubir dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Sahira binti Ahmad Saidul, memegang nombor matrik 1810874, akan membentangkan kajian saya dalam paparan kajian yang telah saya hasilkan ini. Kajian saya bertajuk Rasa Fenomenologi dalam filem Gerimis Mengundang. Baiklah, seperti yang kita ketahui, filem merupakan satu hiburan yang popular di Malaysia. Tetapi, filem bukan sahaja dijadikan alat hiburan semata-mata. Malah, unsur-unsur yang dimuatkan dalam pembikinan sesebuah filem syarat dengan mesej yang mengetengahkan nasihat dan pengajaran yang dapat diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian. Baiklah, filem Gerimis Mengundang ini merupakan sebuah filem Malaysia pada tahun 2012 yang bergenre romantik. Filem ini merupakan karya di bawah arahan Ahmad Idham. Tajuk filem ini diambil daripada tajuk lagu Gerimis Mengundang yang merupakan single dalam kerjaya nyanyian kumpulan Slam serta single pertama dalam album kompilasi terbaik Slam. Lagu tersebut digubah oleh Sari Amri dan telah diterbitkan pada tahun 1995 oleh Johan Aziz. Teraju utama bagi filem ini ialah Kamal Adli dan juga Olivia Lubis-Jensen. Analisis terapan teori rasa fenomenologi dalam filem Gerimis Mengundang ini semestinya dibuat berlandaskan teori rasa fenomenologi, iaitu sebuah teori estetik yang diasaskan oleh Sohaimi Abdul Aziz pada tahun 1998. Dalam berbicara tentang rasa, Sohaimi Abdul Aziz menyatakan teori ini lahir daripada tiga kombinasi, iaitu penentu, kesan akibat dan juga emosi pelengkap. Penentu ialah watak dan perwatakan, latar atau tempat watak beraksi dan juga pemikiran pembaca terhadapnya. Kesan pula merupakan ekspresi fizikal yang mencerminkan emosi yang dialami oleh penonton, dan emosi pelengkap ialah reaksi terhadap fizikal seperti berpeluh. Bagi kajian ini, tiga rasa utama yang dipilih iaitu rasa cinta atau berahi, rasa duka dan juga rasa berang. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Kajian saya ini mempunyai dua objektif bagi mencapai matlamat kajian, iaitu pertama, mengenal pasti kehadiran teori rasa fenomenologi dalam filem Gerimis Mengundang berdasarkan tiga rasa, iaitu rasa cinta atau berahi, rasa duka dan juga rasa berang. Yang kedua, menganalisis teori rasa fenomenologi iaitu rasa cinta atau berahi, rasa duka dan rasa berang dalam filem Gerimis Mengundang. Baiklah, kita pergi pula kepada bahan kajian. Filem Gerimis Mengundang ini mula ditayangkan secara serentak di panggung wayang Malaysia dan di bioskop Indonesia pada 31 Mei 2012. Hal ini demikian kerana filem ini merupakan gabungan pelakon-pelakon Malaysia dan Indonesia. Filem Gerimis Mengundang ini dibintangi oleh Kamal Adli dan Olivia Lubis-Jensen yang memegang watak utama. Selain itu, turut menjayakan filem ini ialah Felix Agus sebagai Amri, Denny Martin sebagai Pak Harjo, Awang Karim Abdul Kadir sebagai bapa angkat kepada Zamani, Hasna Ibrahim sebagai ibu angkat kepada Zamani dan ramai lagi. Syarikat penerbitan yang menerbitkan filem ini merupakan syarikat penerbitan Irama Kreatif Sendian Berhad dan diedarkan oleh Excellent Pictures. Filem ini mengetengahkan isu cinta, duka, konflik dan keluarga yang turut menjadi salah satu faktor yang menarik minat penonton. Hal ini demikian kerana genre atau isu tersebut amat dekat dengan masyarakat kita. Kejayaan para pelakon juga merupakan salah satu faktor untuk menghidupkan watak dalam filem ini. Secara ringkasnya, filem ini mengisahkan tentang seorang juruterbang iaitu Zamani yang berkhidmat di Sabah Air, Kota Kinabalu, telah bertemu dengan seorang gadis berasal dari kota Jakarta iaitu Mika. Mika merupakan anak kepada Pak Harjo iaitu Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sabah. Zamani telah ditugaskan untuk membawa Pak Harjo dan keluarganya bagi urusan-urusan rasmi maupun peribadi.
Pertemuan yang tidak sengaja dengan keadaan salah faham di antara Mika dan Zamani telah membibitkan rasa kasih sayang. Hal ini terjadi apabila Pak Harjo tewas dalam kemalangan ketika dalam perjalanan untuk lawatan kerja di Tamparuli, Tuaran Sabah. Dengan kekosongan hati Mika, dia akhirnya menerima Zamani sebagai pengganti kekosongan itu walaupun pada awalnya mereka saling tidak menyukai antara satu sama lain. Mereka semakin akrab dan rapat sehingga Zamani membawa Mika bertemu dengan keluarga angkatnya di Ranau, Sabah. Namun, keadaan berubah apabila Doni iaitu tunang Mika sejak kecil telah bertemu mereka di kota Kinabalu. Pertemuan itu telah menyebabkan Zamani patah hati. Baiklah, teori yang saya gunakan dalam kajian ini ialah teori rasa fenomenologi yang diasaskan pada tahun 1998 oleh Suhaimi Abdul Aziz, seorang sarjana dan pensyarah di University Sains Malaysia. Pada dasarnya, teori ini adalah hasil kajian di peringkat sarjana yang kemudiannya diangkat ke peringkat kedoktoran. Kajian yang melibatkan teori rasa fenomenologi adalah kajian yang berkenaan dengan perasaan yang dialami oleh manusia menggunakan deria rasa. Teori rasa fenomenologi percaya bahawa manusia memiliki 7 emosi tetap dalam minda bawah sedar mereka. Terdapat 7 ekspresi sastra yang ditemui oleh Suhaimi dalam novel Salina. Antaranya ialah rasa dahsyat, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa wira, rasa berahi dan rasa benci. Setiap ekspresi ini mempunyai kolektif objektif yang telah dikembangkan dengan baik oleh A. Samad Said menerusi teknik penulisannya. Tetapi, kajian saya hanya memfokuskan kepada 3 rasa sahaja iaitu rasa cinta atau berahi yang bermaksud keadaan jiwa kekal bernama kasih. Rasa cinta ini menimbulkan perasaan sayang dan kasih kepada seseorang ataupun sesuatu. Rasa cinta juga dapat hadir dalam pelbagai keadaan dan hubungan. Sebagai contoh, perhubungan di antara pasangan kekasih, suami isteri, dalam perhubungan kekeluargaan maupun persahabatan. Seterusnya ialah rasa duka yang bermaksud keadaan jiwa kekal yang bernama sedih. Rasa duka dapat hadir dalam pelbagai keadaan yang juga dapat membuatkan keadaan sekeliling atau suasana turut berubah. Kebiasaannya, rasa duka dipamerkan menerusi adegan-adegan yang dapat menjatuhkan air mata seseorang. Akhir sekali, rasa berang yang bermaksud perasaan yang sangat marah. Rasa berang terselah dalam peristiwa yang memperlihatkan penentu seperti rasa marah dan maki hamun. Rasa berang berkait rapat dengan emosi marah yang juga dapat mendorong kepada penggunaan cacian dan makian. Seterusnya, kita pergi pula kepada analisis dapatan kajian. Berikut merupakan contoh gambar bagi babak yang telah dipilih dalam kajian untuk rasa cinta atau berahi. Analisis dapatan kajian yang pertama bagi rasa cinta atau berahi diambil pada minit ke-8 dan 45 saat menerusi dialog yang telah dipaparkan. Dialog tersebut merupakan babak perbualan di antara Mika dan Pak Harjo yang mana Pak Harjo telah menyatakan perasaan cinta dan sayangnya kepada Mika secara tidak langsung kerana Mika merupakan satu-satunya anak perempuan tunggal yang dimilikinya. Perasaan cinta tidak terhad kepada pasangan sahaja, akan tetapi perasaan cinta ini juga dapat hadir dalam perhubungan di antara anak dan ibu bapa, adik dan abang dan sebagainya. Filem ini juga bertemakan kekeluargaan. Oleh disebabkan itu, perasaan cinta dalam hubungan keluarga turut menarik perhatian saya. Dalam filem Gerimis Mengundang, Mika dan ibunya dilayan dengan baik oleh Pak Harjo kerana sifatnya yang semula jadi seorang yang lemah lembut terhadap keluarganya. Selain itu, melalui dialog yang diungkapkan oleh Pak Harjo itu juga jelas menunjukkan bahawa rasa cinta Pak Harjo terhadap Mika dengan memanggil Mika dengan panggilan sayang serta meminta maaf kerana tidak dapat untuk mengikuti mereka pulang ke Jakarta seperti yang dijanjikan. Pada zaman kini, kebanyakan ayah kurang mengungkapkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan sayang secara langsung. Ada, tetapi kebanyakannya kurang. Kini kebanyakan ayah
hanya menunjukkan rasa cinta dan sayang terhadap anak melalui pemberian material seperti wang dan sebagainya. Akan tetapi, ungkapan cinta dan sayang juga merupakan salah satu cara untuk mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Seterusnya, analisis dapatan kajian yang kedua bagi rasa cinta dan berahi ialah pada minit ke-70 dan 40 saat bersamaan 1 jam, 10 minit dan 40 saat. Dialog di atas diambil daripada babak perbualan di antara Zamani dan Mika. Menerusi babak tersebut, Zamani telah meluahkan perasaan cinta dan sayangnya kepada Mika secara tidak langsung. Rasa cinta atau berahi dapat dilihat pada watak Zamani terhadap Mika. Mika yang merupakan seorang anak kelahiran negara Indonesia yang baik dan bersopan santun. Justru, berdasarkan dialog tersebut, jelas menunjukkan perasaan cinta dan berahi Zamani yang menginginkan Mika untuk menjadi pendamping hidupnya untuk selama-lamanya. Walaupun Mika merupakan anak kelahiran negara Indonesia, tetapi Zamani yakin bahawa Mika merupakan wanita yang sesuai untuk menjadi pasangan hidupnya kerana bagi Zamani, Mika adalah punca kebahagiaannya dan telah mengubahnya daripada seorang yang pemarah menjadi seorang yang lemah lembut dan penyabar. Rasa cinta atau berahi ini dapat dikukuhkan lagi pada ayat, bukan dari dulu tapi sampai sekarang ni dan untuk selama-lamanya. Jelas menunjukkan bahawa Zamani hanya ingin untuk bersama-sama dengan Mika untuk selama-lamanya. Baiklah, seterusnya merupakan analisis dapatan kajian bagi rasa duka. Berikut merupakan contoh gambar bagi babak yang telah dipilih dalam kajian untuk rasa duka. Analisis dapatan kajian yang pertama bagi rasa duka diambil pada minit ke-34. Dialog tersebut diungkapkan oleh Mika yang merupakan satu-satunya anak perempuan kepada Pak Harjo. Babak ini berkenaan dengan Mika dan Zamani yang mengenang akan kematian Pak Harjo secara mengejut bagi Mika. Babak ini jelas menunjukkan rasa duka dalam diri Mika yang dibawa oleh Olivia Lubis-Jensen. Hal ini demikian kerana watak Mika mempamerkan emosi sedih dengan mengalirkan air mata kerana meratapi kematian dan merindui akan Pak Harjo. Dalam babak ini juga, pengarah telah memasukkan muzik latar yang berunsur sedih bagi memberi impak rasa duka yang lebih mendalam kepada penonton. Rasa duka sememangnya sinonim dengan perkara-perkara yang melibatkan kehilangan, sama ada kehilangan sesuatu maupun seseorang. Oleh disebabkan itu, babak kematian ini sememangnya mengetengahkan rasa duka yang dirasai apabila kehilangan seseorang yang kita sayangi. Selain itu, melalui dialog di atas, Mika turut berasa duka seduka-dukanya apabila mengatakan kehilangan kekosongan ketika menjelaskan rasa duka dan sedihnya kepada Zamani. Hal ini telah menunjukkan perasaan sayang seorang anak kepada ayahnya dan menyebabkan rasa duka hadir apabila kehilangan satu-satunya ayahnya. Seterusnya, analisis dapatan kajian yang kedua bagi rasa duka ialah pada minit ke-74 dan 40 saat, iaitu bersamaan 1 jam, 14 minit dan 40 saat. Dialog tersebut diungkapkan oleh Mika kepada Zamani ketika Zamani berada dalam keadaan kritikal di hospital. Babak ini berkenaan dengan situasi kematian Zamani di hospital dan hanya Mika yang berada dalam ruangan kritikal tersebut. Babak ini juga menjelaskan rasa duka dalam diri Mika yang dibawa oleh Olivia Lubis-Jensen. Rasa duka tersebut dikuatkan lagi oleh pengarah dalam babak tersebut apabila watak Mika menangis sehingga sukar untuk meluahkan kata-katanya. Selain itu, muzik latar yang sedih juga membantu dalam menyampaikan emosi sedih ini kepada penonton. Babak tersebut telah menyentuh hati penonton terhadap perkara yang berlaku kepada Zamani dan juga Mika, iaitu kehilangan orang yang disayangi. Perasaan sedih dapat membuatkan seseorang hilang bertimbangan dan seterusnya menangis sehingga meratapi pemergian orang yang disayangi. Baiklah, seterusnya merupakan analisis dapatan kajian bagi rasa berang. Berikut merupakan contoh gambar bagi babak yang telah dipilih dalam kajian untuk rasa berang. Analisis dapatan kajian yang pertama bagi rasa berang diambil pada minit ke-7 dan 50 saat. Dialog tersebut diujarkan oleh Zamani kepada Mika.
Pada awalnya, Zamani berasa marah dengan Mika. Hal ini demikian kerana Mika hampir melanggar Zamani dengan menggunakan jet ski ketika Zamani telah sampai ke permukaan air daripada menyelam, iaitu underwater diving. Oleh disebabkan itu, Zamani yang memang seorang yang panas baran dan pemarah berasa berang dan marah akan Mika. Zamani terus beranggapan bahawa Mika merupakan perempuan yang tidak mempunyai keperimanusiaan terhadap sekeliling dan orang lain. Tanggapan awalnya itu telah menguatkan lagi rasa berang dan bencinya terhadap Mika dengan mengeluarkan kata-kata, "Tapi aku kenal sangat perempuan macam kau ni." Seterusnya, analisis dapatan kajian yang kedua bagi rasa berang ialah pada minit ke-12 dan 33 saat. Seperti yang kita ketahui, watak Zamani merupakan seorang yang panas baran dan pemarah. Zamani telah lama hidup sendiri setelah kehilangan ibu dan ayahnya akibat kemalangan jalan raya. Dari awal Zamani melihat dan mengenal Mika, Zamani menganggap Mika seorang perempuan yang suka menyusahkan orang lain dan tidak mempedulikan orang lain. Perasaan berang Zamani semakin membuak-buak apabila Mika secara tidak sengaja menyusahkannya lagi ketika diragut di pasar Filipin, Kota Kinabalu, Sabah. Babak ini memaparkan kemarahan Zamani terhadap Mika apabila Mika secara tidak sengaja muncul untuk meminta bantuan kerana beg tangannya telah diragut. Walaupun dalam keadaan yang masih berang akan Mika, Zamani dengan rela hati menolong Mika untuk mendapatkan beg tangannya daripada peragut tersebut. Zamani berjaya mendapat beg tangan Mika dan peragut tersebut berjaya ditangkap. Ayat "Jangan menyusahkan aku lagi" jelas menunjukkan rasa berang dan marah Zamani kepada Mika. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan teori rasa fenomenologi, karya sastra yang telah ditransformasi menjadi objek estetik yang juga mempunyai nilai estetik. Nilai estetik ini turut dilihat pada peringkat psikologi, iaitu emosi seseorang. Perubahan emosi dalam sesuatu karya sastra dapat membuahkan satu kenikmatan estetik yang memukau. Apabila melibatkan pembacaan atau persembahan karya sastra, pembaca dan penonton mengharapkan untuk merasakan pengalaman emosi dalam proses pembacaan dan persembahan tersebut. Secara keseluruhannya, kajian ini dapat merungkaikan 3 rasa yang terdapat dalam teori rasa fenomenologi, iaitu rasa cinta atau berahi, rasa duka dan rasa berang dalam filem Gerimis Mengundang. Filem ini mengandungi estetika rasa yang pelbagai, namun didominasi oleh rasa cinta atau berahi, rasa duka dan rasa berang. Hal ini demikian kerana tema bagi filem ini ialah cinta, keluarga dan konflik. Oleh itu, ketiga-tiga rasa ini sememangnya ditonjolkan dalam filem ini. Selain itu, tema atau isu yang dipamerkan sangat dekat dengan masyarakat kita sendiri yang juga merupakan sasaran penonton bagi filem ini. Estetika bentuk, estetika sosiologi dan estetika nilai yang dipaparkan turut merangsang emosi dan rasa penonton untuk sama-sama mengalami dan merasai rasa cinta atau berahi, rasa duka dan rasa berang dalam paparan babak yang telah dipilih. Kejayaan dalam membuatkan penonton sama-sama merasai rasa-rasa tersebut adalah disebabkan oleh kebolehan dan keupayaan pengarah dan seluruh pihak produksi dalam menghasilkan babak-babak tersebut dengan jayanya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.